Dalam video ini, kami akan terangkan tentang zaman Bani Uthmaniyah. Apa yang kita bakal pelajari sepanjang video ini? Yang pertama, latar belakang tamadun. Yang kedua, kegemilangan tamadun. Yang ketiga, tokoh-tokoh masyhur. Yang keempat, faktor-faktor kegemilangan. Yang kelima, faktor-faktor kemerosotan. Dan yang terakhir, usaha dan tindakan memperkukuhkan sistem pentadbiran negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masya Karina akan menceritakan latar belakang tamadun Bani Uthmaniyah. Sebelum saya masuk buku teks, saya dah sediakan banyak info tambahan supaya kita lebih mendalami lagi topik ini. Jadi kita mulakan dengan sejarah pembentukan kerajaan Bani Uthmaniyah. Kerajaan ini terbentuk daripada kerajaan Abbasiyah, iaitu kerajaan sebelumnya yang kita tahu waktu form 4 kita belajar, yang merupakan satu kerajaan yang masyhur, yang popular, yang hebat, tapi semakin lama ia menjadi semakin lemah. Dan bila kerajaan Abbasiyah ni menjadi lemah, dia membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil di kawasan Parsi dan Turki. Dan kerajaan Abbasiyah ni akhir pada tahun 1258 bila Baghdad, iaitu kota termasyhur di kerajaan Abbasiyah, diserang oleh orang Mongol. Jadi macam mana daripada kerajaan yang kecil boleh jadi kerajaan besar pula? Seperti kita tahu kerajaan Uthmaniyah ni tanah jajahan dia luas. Jadi antara kerajaan kecil yang penting yang muncul tadi daripada kerajaan Abbasiyah termasuklah kerajaan Saljuk. Kerajaan Uthmaniyah bermula sebagai salah sebuah kerajaan kecil terletak di sebelah barat Anatolia, iaitu Turki hari ini. Walaupun kerajaan yang kecil tadi di bawah pemerintahan Saljuk, pemerintahan Anatolia bebas daripada pengaruh Saljuk dalam urusan pemerintahan dan pentadbiran. Oleh itu, kerajaan ini berjaya menguasai kerajaan lain dan akhirnya membentuk kerajaan Uthmaniyah. Seterusnya, masih dalam info tambahan, ini adalah antara pemerintah-pemerintah terkenal yang kita patut tahu sepanjang kita belajar zaman Bani Uthmaniyah ini. Yang pertama, Uthman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah merupakan seorang pemimpin yang terawal. Beliau juga seorang amir ataupun gubernur kerajaan Saljuk di kawasan sebelah barat Anatolia. Berjaya menumpaskan tentera Byzantine sempadan Anatolia. Kemenangan ini menyebabkan ramai ghazi ataupun tentera serta pemimpin bersatu di bawah Uthman dalam memperluaskan kawasan penaklukannya. Kemudian kita ada Sultan Murad II. Kisah dia macam ni pula. Murad II letak jawatan pada tahun 1444 sebab nak bagi peluang dekat puteranya yang baru berumur 12 tahun untuk jadi pemimpin, yang bernama Mehmet. Mehmet tu Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi Murad ni pegang balik jawatan dia pada 2 tahun seterusnya, iaitu 1446, sebab Mehmet II ni masih orang yang sama, Sultan Muhammad Al-Fatih, tak mampu nak kawal pemberontakan Janissary, iaitu tentera elit Turki Uthmaniyah, sehingga mengakibatkan kebakaran yang besar yang hampir memusnahkan Erdin ataupun Greek, yang merupakan salah satu kerajaan penaklukan mereka lah. Dan kematian Murad II pada tahun 1451 yang menyebabkan Mehmet kembali memerintah. Selain itu, kita ada Sultan Selim I dan juga Mustafa Kamal Atatürk. Okey, sekarang kita baru nak masuk buku teks. Tamadun Bani Uthmaniyah ni sangat hebat sampaikan dia diakui oleh sarjana barat sebagai kerajaan Islam yang terhebat. Kekuatan dan keluasannya dianggarkan melebihi kekuatan semua kerajaan Eropah yang ada pada waktu tersebut. Sebab apa? Sebab Bani Uthmaniyah ni merangkumi negara-negara yang terletak dalam 3 benua, iaitu Asia, Eropah dan Afrika. Besar kan? Zaman ini bermula pada tahun 699 Hijrah ataupun 1300 Masihi dan berakhir pada tahun 1342 Hijrah ataupun 1924 Masihi, dan dianggarkan dalam 64 tahun ataupun 6 kurun lebih. Dan sepanjang 64 tahun ni, seramai 38 orang pemerintah yang telah memerintah kerajaan ini. Okay, next. Kerajaan ini berasal daripada satu kabilah Turki yang tinggal dekat Turkistan dan diketuai oleh Ertugrul, iaitu ayah Uthman. Mereka di bawah pimpinan Bani Saljuk. Setelah Ertugrul wafat pada 687 Hijrah ataupun 1288 Masihi, anaknya Uthman ambil alih. Bila kejatuhan Bani Saljuk akibat peperangan dengan tentera Tatar pada 699 Hijrah ataupun 1300 Masihi, Uthman isytiharkan kerajaan Bani Uthmaniyah menjadi sebuah kerajaan yang bebas. Uthman merupakan pemerintah pertama bagi kerajaan ini.
Okey, so last kali kita akan belajar pasal zaman kegemilangan dan kemerosotan Bani Uthmaniyah, di mana zaman-zaman ini dibahagikan mengikut pemimpin. Dan first kali kita ada Sultan Muhammad Fatih yang paling famous, dan kegemilangannya bermula pada fasa kedua pemerintahannya pada 855 Hijrah atau 1451 Masihi. Kenapa fasa kedua? Seperti yang saya ceritakan tadi dekat info tambahan. Dan beliau juga berjaya menawan Konstantinia ataupun kota Konstantinopel yang merupakan kota yang penting bagi kerajaan Byzantine. Kejayaan ini menjadikan kerajaan Bani Uthmaniyah ni digeruni oleh negara-negara barat. Kemudian kita ada Sultan Salim I. Beliau telah berjaya menggabungkan tanah Hijaz ke dalam pemerintahannya dan menjadikan beliau sebagai pelindung umat Islam di seluruh dunia pada zaman tersebut. Pada kurun ke-16, sultan-sultan yang memerintah Sumatera dan India minta tolong dia sebagai khalifah kerajaan Bani Uthmaniyah untuk lawan tentera Portugis yang menyerang mereka. Okay, last kali Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Tentera Bani Uthmaniyah berjaya menghalau tentera Portugis dari Laut Merah dan mematahkan penguasaan mereka ke atas kawasan-kawasan Teluk Parsi dan mengamankan laluan perdagangan antara Indonesia dan India. Untuk zaman kemerosotan, saya rasa tak asing lagi bagi kita semua. Kita tahu siapa yang telah menjatuhkan kegemilangan Bani Uthmaniyah, iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Kerajaan ini digantikan dengan kerajaan yang berasaskan bangsa Turki dan beliau juga menzahirkan kebencian terhadap Islam sebab menganggap Islam ni sebagai penghalang kemajuan, dan undang-undang Islam digantikan dengan undang-undang Barat. Dari situlah berakhirnya tamadun Bani Uthmaniyah. Okey, kemudian kita pergi kepada kegemilangan tamadun Bani Uthmaniyah. So, kegemilangan dari sektor pentadbiran. Pertama, pemerintah dikenali sebagai sultan atau khalifah. Yang kedua, bahasa Arab menjadi bahasa utama kerajaan. Yang ketiga, pemerintah melantik menteri, ketua tentera, mufti dan pegawai kerajaan untuk membantunya. Yang keempat, takwim hijrah menjadi takwim rasmi negara. Yang kelima, keadaan sosial yang menyeluruh dan sama rata. Yang keenam, pelaksanaan syariah Islam yang sempurna oleh para ulama. Yang ketujuh, pendidikan rakyat dititik beratkan dengan menyediakan pusat pengajian dan kemudahan bagi pelajar. Saya akan ceritakan kegemilangan ketenteraan kerajaan Bani Uthmaniyah. Pertama sekali, tentera Bani Uthmaniyah ni mempunyai semangat jihad yang sangat tinggi. Mereka berjuang bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Islam, lagi-lagi daripada serangan tentera kerajaan Byzantine Eropah. Kita nak kata macam ni musuh paling ketat dia orang lah, macam tu. Seterusnya, yang kedua, armada tentera laut bertugas untuk mengiring kapal perdagangan orang Islam. Sebab apa kena iring? Sebab dia nak lawan serangan lanun yang cuba nak rampas barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan kan banyak yang bernilai. So, diorang nak halang lah daripada kena curi. Seterusnya yang ketiga, pada tahun 791 Hijrah, tentera kerajaan Bani Uthmaniyah ni berjaya memenangi Perang Kosovo. Jadi, apabila diorang menang perang ni, diorang berjaya menamatkan penguasaan Serbia ke atas mereka. Dari sini kita dah nampak tentera mereka ni sangat kuat. Macam perang ni pun dah menang kan. Okay, seterusnya kita tengok. Pada tahun 857 Hijrah, tentera Uthmaniyah ni berjaya menakluk kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ni sangat famous dulu, which is dia susah sangat nak ditakluk. Kerajaan Byzantine jaga sangat-sangat kota ni sebab kota ni sangat penting untuk mereka. Tapi akhirnya tentera Bani Uthmaniyah ni berjaya untuk takluk kota Konstantinopel ni. Nampak tak betapa hebatnya mereka ni dan pemimpin mereka masa tu. Seterusnya, mereka menjadikan kota Konstantinopel ni sebagai pusat pemerintahan mereka. Tapi nama tu ditukarlah. Nama tu ditukar menjadi Istanbul. Seterusnya, yang terakhir sekali, seperti yang saya dah kata tadi, mereka ni mempunyai armada tentera laut yang sangat besar. Malah selain diorang kena iring pedagang-pedagang tadi tu, mereka juga bertugas untuk menjamin keselamatan pedagang-pedagang daripada laut lagi, seperti di Laut Mediterranean, Laut Merah dan Teluk Parsi. Okay, selesai untuk ketenteraan. Seterusnya, kegemilangan ekonomi. Pertama sekali, kedudukan kerajaan Bani Uthmaniyah ni dia sangat strategik. Sebab apa? Dia merupakan laluan perdagangan antara benua Eropah dengan benua Asia.
Seterusnya yang kedua, pada kurun ke-15, Kota Bursa ni dulunya pusat pemerintahan kerajaan Bani Uthmaniyah sebelum ditukarkan menjadi Istanbul tu lah. Okey, Kota Bursa ni dia menjadi pusat perdagangan yang sangat famous, terkemuka di dunia. Sebab apa? Dia kumpulkan barang-barang daripada benua Asia untuk didagangkan kepada pedagang-pedagang barat. Contohnya seperti apa? Minyak wangi, tembikar Cina, kain dan lain-lain lagi lah. Seterusnya yang ketiga, aktiviti perdagangan kan dia sangat pesat, sangat rancak. So daripada aktiviti perdagangan ni banyak kutipan cukai yang diperoleh untuk diberikan kepada kerajaan. Seterusnya yang keempat, dekat kerajaan Bani Uthmaniyah sana itu, dia ada satu sistem tanah-tanah wakaf. So, sistem tanah-tanah wakaf ni diuruskan secara sistematik dan telus. Jadi, hasilnya banyak pusat perniagaan, pusat pengajian dan hospital dapat dibina. Jadi, selain daripada itu, hospital kat sana juga dia ada banyaklah doktor pakar, perawat semua, dan dia bagi perkhidmatan percuma kepada golongan yang miskin. Nampak tak? Kerajaan dia sangat ambil berat lah kepada rakyat. Untuk yang tak mampu disediakan perkhidmatan percuma. Jadi akhirnya pada tahun 953 Hijrah, lebih 2,500 bangunan wakaf terdapat di Istanbul sahaja hasil daripada sistem tanah wakaf ni yang diuruskan tanpa unsur-unsur lain lah seperti rasuah dan lain-lain. Jadi pada sini kita dapat tengok betapa kerajaan Bani Uthmaniyah ni ekonomi dia berjalan dengan sangat pesat dan sangat maju. Jadi itu sahaja untuk kegemilangan ekonomi dan ketenteraan. Okay, kita akan teruskan dengan tokoh-tokoh yang masyhur pada zaman Bani Uthmaniyah. Kita akan belajar dua orang tokoh, iaitu yang pertama Hujah Mi'mar Sinan dan yang kedua Badi'uz Zaman Said An-Nursi. So yang pertama adalah Hujah Mi'mar Sinan. So keyword untuk tokoh ni adalah binaan. So keyword ni boleh kita gunakan untuk bezakan kedua-dua tokoh tadi. Kita teruskan pula dengan biodata dia. Nama diberi adalah Sinan ad-Din Yusuf bin Abdul Manan, manakala gelaran dia pula adalah Hujah Mi'mar. Tempat kelahiran Anatolia, Turki. Tarikh kelahiran 895 Hijrah bersamaan dengan 1489 Masihi. Dan manakala tarikh kematian pula adalah pada 996 Hijrah ataupun bersamaan dengan 1588 Masihi. So kalau nak senang ingat yang Hujah Mi'mar Sinan ni dia hidup selama 99 tahun. So kita boleh ingat tarikh kelahiran, nanti kita tahu sekali tarikh kematian dia. So teruskan dengan jasa ataupun sumbangan yang telah beliau lakukan kepada zaman kerajaan Bani Uthmaniyah ni. So kan tadi keyword kita binaan. So apa sumbangan dia? Dia telah membina jambatan buat kali pertama pada tahun 834 hingga 935 Hijrah ataupun bersamaan dengan 1528 hingga 1529 Masihi untuk Kuban Mustafa Pasha di Bulgaria. So 10 tahun kemudiannya beliau berjaya lagi membina sebuah lagi jambatan dalam masa 13 hari sahaja dalam satu ekspedisi ketenteraan. So disebabkan macam kepakaran beliau ni dalam bidang ni, dia diberikan kepercayaan untuk membina masjid-masjid yang merupakan kemegahan kepada Bani Uthmaniyah. Sebab kan Bani Uthmaniyah ni kerajaan Islam. So kalau macam kita, contoh macam KLCC tu kita punya lambang. So untuk kerajaan Bani Uthmaniyah ni pula, masjid-masjid tu dijadikan sebagai lambang kemegahan bagi kerajaan tu. So seterusnya, selain tu dia juga telah dilantik sebagai Ketua Jurutera Negara yang merupakan jawatan yang paling tinggi oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni waktu dia berumur 50 tahun. Maksudnya dia ni betul-betul layak, macam pandai lah, sebab diberikan kepercayaan untuk memegang jawatan yang paling tinggi dalam kerajaan waktu tu. So daripada jawatan ni, dia telah berjaya untuk menghasilkan lebih daripada 300 buah binaan, iaitu seperti masjid, sekolah, istana, kawasan perkuburan sultan, hospital, saluran air, gudang perniagaan, rumah rehat dan rumah mandian awam. So itulah antara jasa-jasa yang telah dilakukan oleh tokoh ni.
seterusnya kita pergi kepada tokoh yang kedua, iaitu Badi'uz Zaman Said An-Nursi. So nama sebenar dia adalah, so before tu kita teruskan kepada keyword dia. Keyword dia kali ni adalah dakwah. So nama sebenar dia adalah Said An-Nursi. Manakala Badi'uz Zaman pula adalah gelaran beliau. So tempat kelahiran Badi'uz Zaman ni adalah di Nuras, Turki. Tahun kelahiran beliau adalah pada 1294 Hijrah bersamaan dengan 1877 Masihi. Tarikh kematian adalah 25 Ramadan 1379 Hijrah ataupun bersamaan dengan 23 Mac 1960 Masihi. So beliau ni hidup selama 83 tahun. So teruskan. Okay, kan keyword kita dakwah. So jasa dia banyak dalam dari segi dakwah. So yang pertama, beliau giat dalam berdakwah kepada pemimpin serta masyarakat untuk mengamalkan kembali ajaran Islam secara sempurna, terutamanya menjaga solat. So untuk yang kedua pula, beliau ni dia seorang yang amat tegas dalam berdakwah dan menegur kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah. So beliau ni tak takut lah, dia tak takut nak dipenjara ke, dia tak kisah, asalkan dia dapat berdakwah. So sebabkan dia ni terlalu, maybe macam pemerintah tu tak dapat nak terima teguran tu, sehingga kan beliau ni telah dipenjarakan beberapa kali atas tuduhan yang palsu, iaitu ingin menggulingkan kerajaan. Beliau juga dibebaskan oleh mahkamah beberapa kali setelah didapati tidak bersalah. So selain itu, beliau juga ada menyertai jihad untuk memerangi tentera Eropah yang cuba untuk menjajah negara-negara yang di bawah pemerintahan kerajaan Bani Uthmaniyah sejak tahun 1330 Hijrah ataupun bersamaan dengan 1912 Masihi. So disebabkan beliau ni banyak menyertai peperangan, so beliau pernah menjadi tawanan perang Rusia selama 2 tahun. So seterusnya, kan beliau ni kuat berdakwah. So pada tahun 1343 Hijrah bersamaan dengan 1924 Masihi, beliau menentang dasar sekular kerajaan Turki Baharu secara keras-kerasnya dan secara terbuka setelah kejatuhan kerajaan Bani Uthmaniyah. Okay, apa yang dimaksudkan dengan dasar sekular ni adalah waktu kerajaan Bani Uthmaniyah ni di bawah kekuasaan Mustafa Kemal Atatürk. So apa yang dimaksudkan dengan dasar sekular ni adalah negara yang bertujuan menjadi sebagai secara rasminya neutral dalam hal agama. Maksudnya negara tu tak ada agama rasmi. Yang ni kan negara Islam, so dia tak setujulah dengan benda tu. So seterusnya, sebabkan dia menentang tu, dia kan menentang secara terang-terangan. So disebabkan itu dia berada dalam buangan selama 25 tahun dan sampaikan setiap pergerakan yang dilakukan diawasi oleh kerajaan. So sepanjang dalam buangan tu, apa yang dia buat, dia telah mengarang kitab yang dinamakan sebagai Risalah An-Nur yang digunakan sebagai kaedah beliau untuk berdakwah kepada masyarakat pada waktu itu. So walaupun dia waktu itu berdakwah secara bersembunyi, dakwahnya tu masih lagi mendapat sambutan oleh masyarakat. Seterusnya bagi kepada faktor-faktor kegemilangan. Antara faktor-faktor dia, pertama, keikhlasan para khalifah untuk tegakkan Islam. Keikhlasan mereka menyebabkan mereka memerintah dengan penuh keadilan dan menjaga kebajikan rakyat dengan sempurna. Yang kedua, semangat dakwah dan jihad yang tinggi daripada khalifah dan tentera kerajaan Bani Uthmaniyah membolehkan kerajaan membuka banyak negara baharu dan dapat mempertahankan umat Islam daripada serangan tentera Rom. Yang ketiga, keadilan yang menyuruh ditegakkan oleh khalifah dengan membela golongan yang dizalimi dan lemah, serta golongan yang bukan Islam diberi kebebasan untuk mengamalkan agama mereka tanpa gangguan.
Yang keempat, pelaksanaan undang-undang diberi kepada golongan agama seperti Mufti dan Qadi. Mereka juga diberi peruntukan kewangan yang besar untuk menjalankan aktiviti keagamaan. Yang kelima, pendidikan rakyat dititik beratkan dengan membina pusat pengajian yang lengkap dengan kemudahan pembelajaran seperti beasiswa dan asrama. Alasan itu juga pendidikan agama dianggap sebagai satu kewajipan utama pada zaman kerajaan Bani Uthmaniyah ni. Yang keenam, kebajikan rakyat diambil berat oleh khalifah dengan memberi kemudahan yang sempurna seperti hospital percuma untuk golongan yang tidak berkemampuan. Yang ketujuh, pembinaan pusat perniagaan dan jalan raya bagi menghubungkan para pedagang yang datang daripada pelbagai benua untuk menjalankan perniagaan dengan peniaga di kerajaan Bani Uthmaniyah. Yang ke-8, tentera dan armada laut dilengkapkan dengan kelengkapan senjata terkini. Hal ini membolehkan mereka menjaga keselamatan negara serta melindungi pedagang di laluan perairan antarabangsa kerajaan Bani Uthmaniyah. Kita teruskan dengan faktor-faktor kemerosotan tamadun Uthmaniyah. Faktor pertama dan faktor yang paling utama ialah kelemahan pemimpin. Pemimpin dilihat mulai lemah sejak kurun ke-17 Masihi, iaitu selepas kematian Sultan Sulaiman I. Kenapa pemimpin semakin lemah? Yang pertama adalah kerana kurangnya penghayatan terhadap agama Islam. Ada antara pemimpin yang menjadi kaki arak, yang bertuhankan nafsu, yang gila kuasa. Ada juga yang melakukan pembaziran melampau terhadap harta kerajaan. Contohnya Sultan Murad V. Sultan Murad V merupakan seorang kaki arak, seorang pemimpin yang tidak berwibawa dan seorang pemimpin yang mudah tertipu. Contoh kedua, Sultan Murad III. Sultan Murad III dikuasai oleh hawa nafsunya sehingga dikatakan baginda mempunyai lebih daripada 100 orang anak. Sebab kedua kenapa pemimpin semakin lemah adalah kerana ada pemimpin yang dilantik pada usia yang terlalu muda. Contohnya, Sultan Osman II. Sultan Osman II menaiki takhta pada usia 14 tahun, usia remaja, sangat-sangat muda. Dan sebab terakhir kenapa pemimpin semakin lemah adalah kerana banyak berlaku perebutan kuasa. Hal ini kerana mereka tidak mengamalkan sistem syura dalam pemilihan pemimpin sehingga menyebabkan putera-putera raja, putera mahkota berperang untuk menaiki takhta. Yang mana akhirnya mereka lupa kepentingan sebenar menjadi seorang pemimpin sehingga mereka mengabaikan rakyat-rakyat mereka. Faktor kedua ialah penyelewengan tentera. Rentetan daripada kelemahan pemerintah tadi, golongan tentera sering tidak berpuas hati dengan kepimpinan Sultan. Kesannya mereka tidak mempercayai Sultan dan akhirnya bangkit memberontak dan menentang pentadbiran Sultan tersebut. Contoh yang paling utama ialah golongan Janisari, iaitu tentera elit yang amat hebat dalam peperangan. Namun disebabkan kelemahan pemimpin mereka, disiplin tentera ini semakin longgar sehingga menyebabkan mereka mengamalkan rasuah, berjuang hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang dan mereka juga kurang fokus terhadap latihan ketenteraan kerana ada komitmen lain seperti berniaga dan perkahwinan. Faktor ketiga ialah beban hutang yang terlalu tinggi. Disebabkan saingan yang semakin sengit daripada kerajaan-kerajaan sekeliling dan juga siri peperangan yang telah dilalui, Sultan Kerajaan Uthmaniyah fokus untuk melaksanakan tanzimat, iaitu penyusunan atau pembentukan semula kerajaan. Contohnya pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud, baginda ada projek jaringan kereta api Orient Railway dan pembinaan Istana Dolmabahce. Demi menjayakan projek-projek ini, baginda telah membuat pinjaman dengan bank-bank Eropah yang melampau sehingga kerajaan tak mampu untuk bayar balik pinjaman-pinjaman tersebut. Jadi beban hutang semakin bertambah sehinggalah menjadi kronik dan akhirnya membuatkan kerajaan Uthmaniyah bankrupt. Faktor keempat, kelemahan sistem pendidikan. Zaman berubah, pemimpin semakin lemah, sedikit demi sedikit pendidikan Islam dipinggirkan dan pendidikan sekular digalakkan. Pendidikan sekular ialah pendidikan yang tidak berteraskan agama. Disebabkan ini, banyak sekolah sekular diwujudkan demi menggantikan sekolah berpendidikan Islam. Penerapan idea-idea barat dalam kalangan masyarakat juga semakin galak seperti idea nasionalisme, kapitalisme dan idea imperialisme. Kesannya, sentimen perkauman ataupun rasisme semakin menebal dalam kalangan masyarakat yang menyebabkan rakyat berpecah belah dan mengganggu-gugat keharmonian negara. Faktor kelima dan yang terakhir ialah ketinggalan dalam bidang teknologi. Kerajaan Uthmaniyah ketinggalan dalam bidang senjata dan peperangan yang menyebabkan mereka gagal menandingi dan bersaing dengan negara-negara Eropah, terutamanya negara Rusia. Jadi, Kerajaan Uthmaniyah tidak dapat mempertahankan diri mereka dalam siri-siri peperangan yang berlaku sehingga akhirnya jatuhlah Kerajaan Uthmaniyah ini.
Akhir sekali, kita masuk kepada usaha-usaha untuk mengukuhkan pentadbiran. Pertama sekali, kita hendaklah melantik pemimpin yang berkelayakan, iaitu pemimpin yang mempunyai ilmu agama yang cukup, pemimpin yang berakhlak baik serta pemimpin yang berintegriti, supaya tidak berlaku sebarang penyelewengan terhadap harta kerajaan ataupun khianat terhadap negara. Yang kedua, kita hendaklah mengamalkan sistem syura, iaitu dengan mengadakan mesyuarat atau rundingan ketika hendak membuat sesuatu keputusan yang penting untuk negara supaya kita dapat mencapai keputusan majoriti yang dipersetujui oleh semua. Yang ketiga, kita hendaklah menasihati pemimpin secara baik dan ikhlas, sama ada secara berdepan ataupun secara alam maya. Kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik seperti mencarut dan sebagainya. Ingatlah bahawa pemimpin juga manusia biasa yang tidak lari daripada membuat sebarang kesilapan. Seterusnya, kita tidak boleh menyebarkan fitnah dan maklumat palsu. Sentiasalah selidik dan sahkan sesuatu berita sebelum menyebarkannya agar tidak mengakibatkan sebarang salah faham. Tak pasti, jangan kongsi. Dan yang terakhir, kita hendaklah mengamalkan toleransi dan saling bersangka baik. Sebagai masyarakat, sewajarnya kita saling bekerjasama tanpa mengira bangsa, jantina mahupun agama supaya dapat mencipta suasana masyarakat yang harmoni. Rakyat harmoni, negara sejahtera.